bawa sengit. Tu budak-budak depik banyak duk sengit. Bunyi ketuk. Faham? Kalau bawa member belakang baik dua orang dia tak sengit. Takut balik, dia bangun kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya kita bisa jumpa lagi di hampir ujung Ramadan ya. Tanpa terasa sekarang Ramadan sudah mau pergi ya teman-teman. Padahal rasanya baru kemarin ya kita menjalankan ibadah buka puasa, ibadah sahur, ibadah tarawih dan sebagainya. Cuma saat ini kenapa waktu itu terasa singkat sekali dan tanpa terasa kita sudah berada di ujung Ramadan ya. Semoga kita semua di sisa-sisa Ramadan ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya teman-teman, bisa mendapatkan malam yang sangat diinginkan semua umat Islam ya teman-teman. Masya Allah, apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, Masya Allah, betapa beruntungnya kita ini, betapa senangnya kita ini ya teman-teman. Dan semoga kita semua tetap bisa menjalankan sisa-sisa Ramadan ini dengan penuh kesemangatan, ditambah lagi ibadahnya ya teman, ditambah lagi amalan-amalannya ya teman-teman, sehingga kita semua kepergian bulan Ramadan ini tidak menyisakan kenangan pahit tapi menyisakan kenangan manis ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, biar menambah ibadah kita pada saat ini, mari kita ngaji, mari kita belajar, mari kita dengarkan ceramah-ceramah dari Ustadz Azhar Idrus, yang mana kita akan melanjutkan video yang kemarin ya, yang sempat saya tangguhkan. Oke, seperti biasa mari kita siapkan dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ngaji bersama saya, seperti biasa, buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Orang yang boleh berdiri sekejap wajib akad takbir sambil berdiri, lepas tu baru duduk. Betul tak? Betul. Dia ni kalau semayang dia boleh berdiri separuh, lepas tu lagi lengah duduk. Jawabnya kena berdiri dulu. Allahu Akbar. Dah ada rasa sakit lagi. Bila sampai kat Maliki Yaumiddin rasa sakit dah. Masa tu baru boleh duduk. Dah duduk pada awal-awal dah, tak sah. Kenapa? Kerana asal salli qaimah. Semayang duduk, berdiri dulu. Tak mari lagi sakit. Fa'ilah tatatih. Kalau kamu tak boleh nak berdiri, tiba-tiba kita boleh diri lagi. Faham lagi? Kecuali kalau dari awal nggak bisa berdiri ya. Maka kita boleh berdiri lagi, pergi duduk dah, tak sah. Adakah sunat gerakkan jari, contoh akad jari telunjuk atas dan bawah atau buat bulatan berterusan semasa tahiyat awal akhir? Jawabnya kita ikutlah pandangan imam-imam mujtahid. Jangan ikut orang buat. Maka Allah kata dalam Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ulama kalau mudah tahu. Allah tak kata fas'alu akhakum, tanyalah anak-anakmu. Nak tanya kawan-kawan, bukan, tanya ulama. Maka ulama pun jawab. Iaitulah Nabi mengisyaratkan. Hadis yang paling sahih mengisyaratkan dengan jarinya ketika bertasyahud. Jadi gini, jari Nabi buka, kemudian sunat Nabi kata orang tengok Nabi gerakkan masa tasyahud. Masa tasyahud mana asyhadu alla ilaha illallah. Faham? Jadi gini, asyhadu alla ilaha illallah. Dan kalau awal gini dah, asyhadu alla, awak gerak sekali. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu maknanya. Sebab wa asyara Rasulullah. Perbedaannya. Nabi mengisyaratkan dengan jarinya. Nampak ketika tahiyat. Tapi dia pergi Mekah, dia tengok orang sebelah dia memayang, orang Arab. Pusing. Iya, ada dia yang keling. Ni baru power. Dia balik dia pusing, batal mayang, bermain-main dengan semayang dan ahli bidah. Pemandangan baru mungkin dia ya. keang semata-mata.
Tak ada. Tengok amalan ulama. Ulama yang tawadhu. Faham? Mayang tengok cerita mayang belakang ulama. Gini jangan. Tok guru besar mana pun. Nak asyhadu an la ilaha illallah. Tok guru pak ulama hadis dia jumpa di Mekah. Asyhadu an la ilaha. Mari kita khatam. Satu Malaysia. Kata bodoh marah. Nak lebih pada orang. Dia ni ramai dia ni. Ambil daripada Facebook. Harus mengikuti. Bolehkah Ustaz demo cara duduk yang macam mana tidak membatalkan wuduk bila seorang itu terlelap? Baik. Duduk yang tak membatalkan wuduk ialah duduk yang tak boleh nak ketuk. Nak ketuk tak boleh. Faham lagi? Kalau duduk sila tak boleh nak ketuk. Duduk ini boleh ketuk. Tak boleh kalau nak ketuk buat kena. Kena senggeng. Kalau duduk senggeng batal wuduk. Duduk punggung kita duduk gini. Punggung kita duduk di latar. Orang duduk sila nak ketuk tak boleh. Mu nak ketuk boleh kalau duduk itu. Kalau nak ketuk buat kena. Walau tengok kitab orang sebelah. Faham tak? Bunyi. Ya. Naik motosikal kita boleh ketuk kalau naik Honda Car. Razak tak boleh ke? ES5 tak boleh ke? Nak ketuk buat kena. Tak tungging kalau bawa orang belakang. Kalau kita seorang bawa sengit. Tu budak-budak repit banyak duduk sengit. Bunyi ketuk. Faham? Kalau bawa member belakang naik dua orang dia tak sengit. Takut balik dia bangun kita. Kawan dia ingat ke kita jalan taruh blok dah ketuk tongka dia. Jadi lagi mu nak duduk tu tak boleh nak tubik angin tak batal. Kalau jenis duduk boleh tubik angin batal. Akak kaki dua cacang itu boleh ketuk. Cakap kaki dua belah. Boleh ketuk itu. Boleh. Batal. Mudah. Ukurannya itu berarti ya. Duduknya itu. Melainkan orang yang maknanya kalau dia lubang ketuk dia atas belakang. Itu lain lah. Duduk warna pun batal lah. Soalan seterusnya. Seru kalau ngaji macam ni ya teman-teman ya. Solat sunat witir boleh ke buat 1 rakaat? Apakah hukumnya? Boleh. Solat witir ni 1, 3, 5, 7, 9, paling banyak 11. Buatlah tiap-tiap malam. Orang yang jenis kalau tak bangun tahajud. Tidur ke 1 ke 2 payah dah nak bangun tahajud. Bangun 5.30 sekarang. Mayang witir belum tidur. Ganti tahajud. Sodoh. Lagi. Itu ya. 3 rakaat buat. Malas nak buat 1 rakaat. 1 rakaat ini sah. Afdal 3 rakaat. Faham lagi? 3 rakaat ni. Buat yang biasa tarawih itu kan 3 rakaat langsung. Orang anak-anak muda buat mayang witir 3 rakaat. Dan nak buat macam garik boleh. Sesalang je ada tayar awal. Boleh. Kalau salah afdal tu buh tepi tu. Hak masalah sah. Orang jenis bangun malam tak apa. Mayang witir ke diam, tahajud dulu apa semua. Hak jenis payah dah nak bangun tidur ke 2 ke 3. Bangun nak bangun lagi rabang subuh. Bahar witir tu. Serakaat apa dah. Belang duduk boleh malah. Malah nak berdiri lengoh. Mayang duduk witir 1 rakaat. Faham lagi? Ada sujud ada apa. Setiap kali sujud menangis telok setan. Kita dalam musafir macam niat solat. Macam mana niat solat jika kita jemaah dengan imam yang solat penuh? Baik. Kalau imam solat penuh, kita nak solat separuh tak boleh. Kita nak semayang kosong 2 rakaat. Tok imam nak semayang 4 tak boleh. Melainkan tok imam semayang 4 tapi tahiyat awal dah. Kita nak semayang 2. Tok imam naik pada tahiyat awal ada berapa lagi tok imam? Ada 2. Kita boleh ikut. Kalau masih full 4 dah boleh ya. Tok imam nak buat 4 atau 3 tak sah. Gitu. Faham lagi? Berapa ilmu dah ni ya, Masya Allah. Pergi Mekah tapi tak bayar lagi PTPTN. Apakah hukum pergi Mekah? Hukumnya harus pasal apa harus? Pasal ada syubhah pada beri pinjaman daripada pihak kerajaan kepada rakyat. Kerana wang kerajaan tu wang rakyat. Faham lagi?
Kalau wang orang lain suku. Wang kerajaan tu wang rakyat. Kereta kerajaan, kereta rakyat. Hasil negara, hasil rakyat. Faham lagi? Kita lantik kerajaan tu sebagai menteri tu, menteri ni, supaya mereka agihkan kekayaan tersebut sama rata kepada rakyat. Itu tujuannya. Tapi bila kita naikkan dia, diagihkan kepada dia dan anak bini dia sahaja. Itu yang terjadi. Dia kata rakyat didulukan, bayar cukai. Biasa yang macam tu ya. Betul tak? Seorang yang kata betul. Betul tak? Betul. Ya, naik lori ramai-ramai. Tak usah takut lah makhluk. Faham tak? Mati belaka lagi. Kalau kita takut nak sebut kemungkaran, kezaliman orang, menyebabkan orang jadi tak faham, kezaliman itu akan bertambah merajalela, kita berdosa dengan Allah. Jangan takut. Jangan takut ni kita dia untuk mengatakan awi pinjang nyawa ke Allah Taala awi pinjang. Fikir situ dah. Tak usah kira nikmat lain. Soalan seterusnya, apakah hukum bisnes kereta sewa? Apakah saya perlu keluarkan zakat perniagaan ataupun zakat pendapatan? Dua-dua boleh. Salah satu sudah bayar, maka terlepas hak satu lagi. Hak mana mudah bagimu? Cuma kalau zakat, kalau perniagaanmu itu cukup nisab daripada pendapatannya. Kalau kereta tak laku macam mana tak kena zakat. Dia ke perniagaan yang kecil tak kena zakat. Boleh atau tidak orang yang mempunyai penyakit kencing tidak lawas menunaikan solat jamak ketika musafir dengan air wuduk yang pertama itu saja? Boleh? Ikut pendapat ulama fuqaha. Setengah kata tak sah, setengah kata dimaaf bagi orang yang tidak. Pendapat muktamad tak boleh, kena 2 kali wuduk. Faham tak lagi? Kerana satu wuduk satu fardu. Satu wuduk satu fardu orang yang jenis dedah lagu ni. Tu pun kena baru, dalam kena keadaan pakai normal ya. kapal, kena pakai cawak dan sebagainya. Pendapat yang kedua, boleh beri kepada dia 2 fardu sekalipun sah. Ni pendapat yang lemah dalam mazhab. Boleh nak taklid kalau nak amal. Faham? Tergantung kita mau pilih yang mana ya. Sebelum waktu syuruk sah atau tidak? Sah. Pahlahu sah. Dia bangun tidur lewat ke pahlahu bangun. Tak sengaja. Faham tak? Dia letih sangat. Tidur malam, balik jual pasal malam, pukul 12 malam. Bangun pahlahu. Dia pun bayar subuh-subuh. Sah tak? Dia jawab. Sah ke? Jadi sebelum waktu syuruk. Syuruk ni benda mana? Syuruk bahasa Arab. Syin, ra, waw, qaf. Syurukun. Syuruk. Orang putih panggil sunrise. Matahari sedang terbit. Matahari terbit itu syuruk. Isyraq lepas dia terbit. Merah, matahari bulat terbit, comel kaki langit. Itu isyraq. Faham? Syuruk tu terbit lepas ni kaki langit mugi patah. Jangan tak tengok patah. Bangun pagi tengok muka bini, macam lawak tu, tengok patah. Ni kosong kaki langit. Nampak bulatan dia sikit. Ting nampak sikit. Itu syuruk. Habis waktu subuh. Faham lagi? Belum mana ni? Waktu subuh lah. Ting tu merah domeh. Ini isyraq. Faham lagi? Dia naik pada kaki langit sikit. Isyraq. Naik sini cetkan duha. Nampak? Waktu duha, waktu isyraq. Hukum jual barang company bagi tujuan berniaga dan bekerja. Dia jual company barang. Setiap tahun dia akan dapat safety boot 1 pasang. Jadi company dia hadiah ke dia. Majikan dia hadiah kepada dia. Kemudian dia nak jual, boleh ke tak? Tak boleh. Ni pendapat yang muktamad. Dengar boleh Orang hadiah ke kita, kalau kita ni orang kaya, bukan fakir, bukan miskin. Bila orang beri tadi, kasut tadi, jadilah hadiah. Kalau kita orang yang tidak mampu, tak cukup makan bulanan, dia panggil orang miskin. Kasut yang sama juga dapat, orang panggil sedekah. Faham? Sedekah orang miskin boleh jual. Nampak lagi? Batu orang yang terima daging korban, musim korban, dia dapat daging banyak, dia dapat 3 lori boleh. Dia boleh jual. Syarat dia orang miskin atau fakir. Kita bukan fakir miskin, dapat daging jual haram, tak boleh. Sama dengan hadiah kau. Kita usung orang mati. Faham tak lagi?
Suruh orang mati pergi kubur tak jauh lah, pergi Paka daripada sini. Boleh orang beri kain pelekat kita, orang bukan orang miskin, kita cikgu dah sekolah, gaji 2,000 dah, bukan orang miskin lah kan. Maka jadi hadiah, dah boleh jual kain pelekat tu. Nak hadiah ke orang pula boleh, orang miskin je boleh jual hadiah. Faham lagi? Tak apa tu. Berarti tak boleh ya. Melainkan kita tak boleh guna benda itu dan kita berhajat kepada harganya baru boleh. Contohnya dia orang kita dapat hadiah benda yang kita tak pakai. Orang lelaki dapat barang orang puan dapat barang orang lelaki. Orang lelaki dapat hadiah emas, nak pakai tak boleh, boleh jual. Nampak? Masya-Allah, pinter banget Ustaz ya. Allah. Ada orang kata Dr. Zakir Naik sebagai sesat. Apa pandangan Ustaz? Baik. Masalah Zakir Naik. Ada orang kata sesat, apa pandangan kita? Kita tak lebih pandangan, kita bukan ulama pun. Cuma ada orang yang tak kenal Zakir Naik ni siapa. Dia ni pengkaji agama. Pengkaji agama ni orang buat perbandingan agama. Dia buat kaji agama Buddha, agama Kristian, agama Yahudi, agama Hindu dan seumpamanya. Kemudian dia pun terangkan tentang daripada dalil-dalil agama lain untuk menarik orang agama lain kepada agama Islam. Itu kerja dia. Dia ni murid bagi Ahmad Didat rahimahullahu taala. Ahmad Didat ni hebat lagi. Faham lagi? Ni murid dia lah. Salah seorang murid yang terkenal lah. Jadi yang terbaiknya ialah orang-orang seperti Zakir Naik ni, Ahmad Didat dan regu-regunya ramai lagi di Eropah ramai yang macam ni. Orang putih. Mereka kita gunakan untuk menarik orang bukan Islam. Itu tujuannya. Kemudian ada pandangan mengatakan beliau begini-begini ini memang benar. Kalau dia tidak ada ayat kepahaman yang betul, yang sempurna di dalam Islam, di mana ulama-ulama, bukanlah dia. Dia bukan bertaraf ulama. Dia bukan bertaraf tuk guru yang mengaji kitab-kitab turas. Faham lagi? Tapi dia adalah dikira sebagai pendakwah. Orang macam ni kita perlu sebab dia menarik orang bukan Islam untuk berfikir balik. Dia berbincang, dia beri pandangan, dia bersyarah kepada orang Hindu, dia menggunakan dalil-dalil daripada kitab Hindu untuk membenarkan Nabi Muhammad SAW, untuk membenarkan hari kiamat, untuk menolak tentang keberhalaan itu sebagai Tuhan. Ramai orang Hindu pun yang tertarik dengan Islam. Jadi setelah mereka masuk Islam, mereka tidak belajar agama dengan Zakir Naik. Mereka belajar dengan sekolah-sekolah, dengan ulama-ulama masing-masing. Anggaplah sebagai pedang ya. Sebab dia pun memang bukan seorang guru agama yang boleh mengajar hukum-hukum agama. Dia hanya orang yang boleh mencari dalil-dalil dalam Bible, dalam Injil, dalam kitab Taurat bila berhadapan dengan orang-orang bukan Islam, dengan logik-logik akal untuk diseratakan dengan ayat Quran, maka menarik orang bukan Islam untuk melihat bahawasanya agama Islam nampaknya agama yang benar. Lalu bila mereka masuk Islam dengan Zakir Naik contohnya, mereka tidak belajar agama dengan Zakir Naik, tapi belajar dengan guru masing-masing di tempat masing-masing. Jadi sebab itulah kita tak usah kecoh benda-benda lagu ni. Dia ada kekurangan dia, tapi kita tak mau cari kekurangan dia. Kita nak ambil kelebihan dia. Yang boleh mengingat muka-muka surat Bible dan sebagainya, yang menyebabkan paderi-paderi pun rasa heran orang yang seperti ini. Paderi pun tak ingat muka surat kitab Injil, dia tolong peringat. Jadi orang Kristian pun jadi tidak yakin dengan paderi mereka. Jadi kita nak ni tarik orang Islam. Bila orang bukan Islam bila masuk Islam, mereka belajar pula dengan ulama-ulama kita. Jadi kalau kita nak kira cari kelemahan orang, jumpa samalah. Saya sendiri pun kalau orang pakat cari kelemahan akan jumpa.
Kita cari kelemahan bini kita balik karang. Bang, start seminggu ni nak cari kelemahan silap bini aku. Jumpa tak hitam? Jumpa tak? Lepas tu kita duduk cocok tu jadi pecah pula. Jadi tak apa comel. Kita biar bijak sikit ni. Memang ada pandangan ulama mengatakan ini tidak mahir, kadang-kadang tersalah dalam bab menghuraikan maksud-maksud ayat. Memang tak nafikan. Tapi kita tak mau tengok benda silap, kita nak tengok kemudahan yang kita ada. Orang yang macam ini telah berjaya membuka minda orang bukan Islam untuk mengkaji balik Islam, untuk mendekati Islam. Betul banget. Jadi masing-masing akan memainkan peranan. Bijak sekali tanggapan Ustaz ini ya. Mereka akan cari guru-guru agama untuk mendalami Islam. Jadi tak sodok balah merugikan kita. Itulah soalan terakhir. Ada soalan lisan. Masya Allah, itulah tadi ya beberapa pertanyaan. Tadi pertanyaannya itu banyak masalah ibadah ya, masalah sholat dan sebagainya. Cuma di akhir itu agak menarik juga tentang pandangan Ustadz Adher itu ke Dr. Zakir Naik. Itu sangat bijak sekali Ustadz ya. Terkadang seseorang itu terlalu fokus untuk mencari kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahannya ya. Padahal kelebihan dibanding dengan kelemahan itu lebih banyak kelebihan yang dimiliki. Cuma terkadang kelemahannya itu yang begitu dibesar-besarkan sehingga seakan-akan orang ini berbahaya, seakan-akan orang ini anggaplah bahasa gampangnya sesat dan lain sebagainya. Cuma ya memang harus ada ulama juga yang mengkoreksi ustadz macam itu ataupun seperti Dr. Zakir Naik itu. Cuma yang namanya manusia pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan dan lain sebagainya. Cuma kalau saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan Ustadz itu, saya ibaratkan Dr. Zakir Naik itu sebagai pedang Islam ya, untuk memerangi pemikiran-pemikiran orang non-Islam. Masalah nanti orang itu sudah masuk Islam, nanti kita serahkan kepada ulama-ulama yang lebih alim, yang lebih berpotensi dalam menerangkan ilmu agamanya itu. Mungkin Dr. Zakir Naik ya biasalah melakukan kesalahan, melakukan penafsiran-penafsiran yang mungkin tidak sama dengan ulama-ulama salaf. Cuma karena mungkin beliau itu terlalu fokus untuk menganalisa atau memberikan pemikiran secara logika antara agama Islam, Hindu dan sebagainya, sehingga orang-orang non-Islam itu banyak ataupun berbondong-bondong masuk Islam sebagaimana yang kita sering lihat di YouTube, di TV dan lain sebagainya ya teman-teman. Masya Allah. Oke teman-teman, saya kira program ngaji bareng pada saat ini saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena saya agak banyak berbicara masalah Dr. Zakir Naik, jadi takut ada salah, tolong diingatkan. Akhirnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.